Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua cara solat di mana jua. Cara solat di mana jua. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana hadis Nabi SAW, dijadikan bumi ni untuk umatku tempat solat seluruhnya dan dijadikan juga bumi ini tempat untuk bersuci. Jadi kita ni sebenarnya boleh solat di mana jua kecuali 3. Apakah 3 itu? Pertama, kamar mandi ataupun tandas. Okay? No brainer, sendiri faham. Yang pertama. Yang kedua ialah kawasan kubur. Okay? Dalam kawasan kubur itu sendiri dilarang solat. Kalau nak solat jenazah boleh, sebab solat jenazah tidak ada sujud, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Dan yang ketiga ialah kandang unta. Okey, dan ketiga-tiga ini ada hadisnya yang melarang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh solat di mana jua. Okey, dan kali ini saya ingin menunjukkan kepada tuan-tuan supaya kita ni boleh solat bila pergi hiking, bila pergi camping, bila pergi panjat bukit, bila pergi turun bukit, atau macam saya beriadah di taman. Dan kadang-kadang saya buat video untuk sunset. Bila sunset tu dah masuk maghrib, bila saya solat maghrib? Saya solat maghrib di taman itu juga sebenarnya ya. Tak payah sejadah. Okay, sejadah tu bagus untuk kebersihan, tetapi kalau tak ada sejadah tak apa. Sejadah bukan syarat sah solat. Maka di atas lantai konkrit ini pun boleh solat, di rumput pun boleh solat, di tanah boleh solat, di mana-mana pun boleh solat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, baik. Mari kita saya guide ataupun saya beri panduan beberapa perkara ya. Pertama sekali apabila berada di outdoor macam ini, sangat dianjurkan untuk azan. Sangat dianjurkan untuk azan. Bila kita di rumah kita, di kawasan perumahan kita, lazimnya ada masjid, ada surau untuk azan. Maka ketika itu kita jawab azan. Okey, maknanya antara lafaz-lafaz azan tu kita dengar dan kita jawab. Akan tetapi bila kita di tempat yang terpencil dan tidak ada orang azan di sana, maka sangat dianjurkan untuk kita sendiri azan walaupun kita seorang-seorang je. Okey, tetap juga dianjurkan azan ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatil jabali yu'azzinu bis salati wa yusalli fayaqulullahu azza wa jalla unzuru ila abdi haza yu'azzinu wa yuqimus salata wa yakhafu minni." Maaf, yakhafu minni, tak ada wa di situ. Yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Okay, Allah kagum kepada seorang penggembala kambing yang berada di puncak satu bukit. Lalu dia azan dan dia solat. Seorang-seorang penggembala kambing ni di tempat terpencil, dia seorang-seorang azan dan dia seorang-seorang solat. Maka Allah berkata, yakni berkata kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hamba-Ku ini, dia azan dan dia melaksanakan solat kerana takut kepadaku. Maka aku mengampuni dosa-dosa hamba-Ku ini dan aku memasukkannya ke syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun di tempat yang terpencil, buat apa nak azan, aku seorang-seorang je. Okey, tapi tetap dilaungkan azan. Kenapa? Sebab para malaikat mendengar. Ingat firman Allah SWT, fayaqulullahu azza wa jalla unzuru ila abdi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman pada siapa ya? Kepada para malaikatnya, lihatlah lihatlah hamba-Ku ini. Dia azan dan dia solat kerana takut kepadaku ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila camping, bila hiking, bila apa-apa aktiviti di luar tu lah, tak ada masjid, tak ada surau azan kan, maka salah seorang hendaklah azan. Jika anda seorang-seorang saja, macam saya sekarang ni, tak apa, nanti sekejap lagi maghrib, saya pun azan. Beberapa perkara tentang azan. Pertama, azan adalah sebaik-baik zikir apabila masuknya waktu solat. Maknanya bagi seorang muazzin, dia hendak azan dan masuk waktu solat, maka itulah sebaik-baik zikir. Oleh itu, tak perlu tambah apa-apa zikir lagi.
Saya ni cukup hairan dengan sebahagian muazzin, sebahagian Bilal kita ni di masjid di surau. Bila masuk waktu depan mikrofon tu, dia nak zikir juga lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru azan. Apa lagi nak zikir? Sebab bagi anda seorang muazzin, bila masuknya waktu solat atau bila masuknya waktu solat berdasarkan sudut matahari, zikir terbaik bagi anda ialah untuk melaungkan azan. Nak baca zikir apa benda tu lagi tu? Baca kat mikrofon pula. Ish. Okay, kena semangat sikit. Kalau tidak, tidur pula dengar kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu baca apa-apa zikir. Dan kalau ada kawan-kawan dia bertugas sebagai muazzin di masjid surau pun, tolong nasihatkan dia tak perlu baca apa-apa zikir. Sebab, saya ulangi, apabila masuknya waktu solat, zikir terbaik yang dilakukan oleh muazzin ketika itu ialah melaungkan azan. Tak payah dia baca apa-apa lagi dah tu. Ya, tak payah baca. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila azan, it is good, yang bagus kalau azan kita sedap. Tapi kalau tak pandai nak berlagu ke apa, azan biasa-biasa pun cukup. Sebab sebahagian orang, bila kita, kau tolong azan lah. Ya, aku tak pandai azan. Bukan dia tak tahu lafaz-lafaz azan, tapi tak tahu nak berlagukannya. Sebenarnya boleh azan seperti biasa saja. Sebagai contoh ya, ini contoh, sekarang tak masuk waktu apa-apa solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Cukup. Tak payah nak kena up down 5 tone semua tu kan. Sebab kalau tak tahu tak payah. Okey, jadi kadang-kadang berlagu tu orang anggap syarat untuk azan sampai aku tak pandai nak azan. Bukan dia tak tahu lafaz azan, tetapi dia tak pandai nak melagukannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang sahih riwayat bahawa apabila azan, hayya 'alas salah, beliau pandang ke kanan, hayya 'alal falah, beliau pandang ke kiri, dan itu dijelaskan oleh para ulama untuk meluaskan lagi seruan azan. Tapi kalau sekarang kita guna mikrofon, nak buat boleh, tak buat tak apa, tapi kalau buat tu pastikan mulut jangan jauh daripada mikrofon. Tak dengar pula nanti. Tapi kalau seorang-seorang macam ni kan, tak payahlah pusing kiri kanan. Okey, jadi tak payah. Tapi kalau nak pusing juga, dipersilakan ya. Jadi itu beberapa poin tentang azan ya. Saya ulangi. Pertama, sangat-sangat dianjurkan untuk azan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak perlu baca apa-apa zikir sebelum azan. Dan yang ketiga, azan biasa-biasa cukup, tak perlu nak berlagu kalau tak pandai hendak berlagu. Okey, setakat ni ya, ini dalam bab azan. Juga apabila nak solat nanti, dianjurkan juga untuk iqamat. Dan itu juga biasa, tak perlu nak zikir apa-apa sebelum tu. Tak perlu nak soft, Allah Akbar, Allah Akbar, syadalah. Tuan-tuan dan puan, iqamat tu tujuan dia untuk panggil jemaah masuk saf. Yang nak sebut saf tu apa benda lagi? I cannot brain why these people, they cannot brain this kind of thing. Tujuan iqamat, bila kita di surau atau masjid, sebab jemaah dah datang, duduk, semayang sunat, qabliyah, apa semua tu. Dan mereka tunggu untuk iqamat, dan bila iqamat, faham-faham masuk saf. Yang nak buat pengumuman saf, lepas tu baru nak iqamat tu apa benda? Okay, tak payah. Kita kalau rajin buat benda lain. Rajin kaji hadis, rajin kaji kitab. Tak payah rajin buat benda-benda yang tak perlu seperti itu ya. Okey. Alright. Jadi azan dan iqamah walaupun seorang-seorang tetap dianjurkan dan hukumnya adalah sunat. Baik. Kemudian nak ambil wudu macam mana ni? Okey, kita boleh bertayamum dan saya ada video khas tentang tayamum. Ada saya bagi di bahagian description. Okay. Mana description tu? Allah tak kerti-kerti juga. Description kat mana? Description Sirah Exit video ini. Tag pada tajuk. Akan ada info-info lanjut saya bagi. Dan boleh rujuk di sana. Macam mana cara tayamum? Dijadikan bumi ini seluruhnya untuk umatku bersuci. Maka boleh sahaja. Alright. Sebagai contoh. Nampak ini kan? Okey. Tepuk. Sapu muka, sapu tangan. Saya ulangi, buat sekali je. Tepuk,
Sapu muka, sapu tangan. Kalau kita tepuk, ada debu ke pasir apa, boleh kibas-kibas. Sebab kita tak mahu debu tu. Itu kebiasaan Malaysia. Okey, kalau ikut sunnah Nabi SAW, kalau baginda tepuk, ada debu, ada pasir, baginda kibas-kibas dulu. Ataupun tiup dulu. Kemudian muka, kemudian tangan, pergelangan sahaja. Itu sudah cukup tayamum. Okey, tak payah cari tanah. Ini konkret ni. Tak payah cari tanah. Okey, asalkan ia bersih. Itu saja tentang tayamum. Senang je tuan-tuan dan puan. Jangan susah-susah agama ni, senang je. Sebab macam tayamum ni dalam video asas saya macam-macam syarat. Orang letak sampai akhirnya seorang Muslim tu sepanjang hayat tak pernah tayamum. Sebab apa? Banyak sangat syarat. Tak apalah aku cari air. Sebenarnya sebelah saya ni ada tasik. Tapi boleh tayamum sebenarnya ya. Okey, kemudian boleh solat menggunakan kasut. Antara sunnah Nabi SAW ialah solat menggunakan kasut. Apa jua kasut? Okey, ini kasut sukan saya sebab saya brisk walking tadi. Okey, boleh solat menggunakan kasut. Banyak hadis-hadisnya dan Nabi SAW pernah solat tanpa kasut, pernah solat dengan kasut. Okey, pernah solat dengan kasut. Jadi yang sunnahnya, bila kita sedang beraktiviti ke apa ke, ada kasut, kita solat dengan kasut. Kalau kat rumah tu tak payah dah pakai kasut. Di masjid surau memang tak payah. Tapi bila outdoor macam ni, bila hendak solat, boleh pakai kasut. Dan bila pakai kasut ni sudah tentu persoalannya. Ada najis. Ada najis. Macam mana? Tengok dengan mata kasar sahaja. Okey dah. Tak payah buat DNA test. Tak payah pergi cari-cari molekul-molekul khinzir, babi, najis. Tak payah. Tidak dituntut. Hanya tengok dengan mata kasar. Hanya tengok dengan mata kasar. Okey, boleh solat dengan kasut. Okey, okey. Yang ini banyak hadis-hadisnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google saja. Jangan takut guna Google. Kalau kita dengar ada orang-orang yang menakut-nakutkan kita tentang Google tu, dia sebenarnya takut kita lagi pandai daripada dia. Okey? Yang penting apa yang kita type dalam Google tu dan apa link yang kita baca. Jadi type di situ solat dengan memakai kasut berdasarkan sunnah. Ataupun solat dengan memakai kasut selari dengan sunnah. Yang penting tu selari dengan sunnah ataupun berdasarkan sunnah. Dan ada rujukan-rujukan di situ, kita boleh membacanya ya. Ada dalil-dalil di situ. Baik. Sekarang ni kita hendak masuk dalam bab solat. Sebelum tu ya, kalau kita nak solat di tempat terbuka ini, pastikan ada sutrah. Supaya apabila orang lalu lalang di hadapan, ia tidak mengganggu solat kita. Sutrah ni boleh saja letak apa-apa. Sebagai contoh, saya nak solat ke sana. Okey, sekarang ni dah ada tembok, dah cukup bagus dah. Katakanlah ia open space. Letak saja. Supaya cukup ruang. Apabila kita sujud, ia berada di sana. Boleh letak beg, boleh letak backpack kita, camping gear ke apa, letak depan. Ataupun cari solat yang menghadap tembok ke, menghadap pokok ke, supaya apabila ada orang lain yang lalu lalang, ia tidak mengganggu solat kita. Kemudiannya, okey boleh ikut Okey, kemudiannya ada satu benda saya nak cerita tentang duduk antara dua sujud. Sebab bila dah pakai kasut, nak duduk antara dua sujud tu mungkin sukar sikit. Sebenarnya cara yang biasa kita lakukan itu, apa nama dia? Tahu kan? Itu memang berdasarkan sunnah Nabi SAW. Tetapi ada satu lagi cara duduk juga. Ada satu lagi cara duduk. Sekejap saya carikan hadisnya. Okay, hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abdullah ibnu Abbas. Okey, yang ni para sahabat bertanya kepada Qulna li ibnu Abbasin fi al-iqna. Iqna ini satu cara duduk. Dah ingat cara duduk al-iqna ni ada dua. Satu yang sunnah, satu yang dilarang. Nanti sekejap lagi saya demo. Ada satu yang sunnah, satu yang dilarang ya. Yang sunnah ni yang saya nak baca ya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain dia. Di mana mereka bertanya tentang duduk al-iqna ni, maka Ibnu Abbas berkata ia adalah sunnah. Mereka berkata lagi, tapi ia macam tak sesuai untuk lelaki.
Maka Ibnu Abbas berkata, bal hiya sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia adalah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi nombor 261, atau kalau ikut penomboran tahqiq Syekh Ahmad Syakir nombor 283. Macam mana cara duduk tu? Okey, demo kejap ya. Okey, saya pusing belakang untuk tunjuk kasut. Caranya ialah kaki tegak di atas, duduk, bontot kita duduk di tumit dan kaki tegak. Cara seperti ini pun boleh untuk duduk di antara dua sujud. Okey? Begini caranya, boleh guna untuk duduk di antara dua sujud. Dan cara ini juga salah satu cara yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita mazhab mana? Mazhab Syafi'i kan? Okey. Kalau kita baca syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ni dalam Sahih Muslim pun ada. Beliau menerangkan ini salah satu riwayat daripada Imam Syafi'i bahawa dianjurkan duduk sedemikian. Tapi Imam Nawawi sambung, yang lebih masyhur ialah duduk sebagaimana yang kita biasa duduk. Jadi boleh duduk macam tu, dan kalau nampak orang duduk macam tu, jangan mazhab apa duduk antara dua sujud macam tu. Okey, ada hadisnya dan ia juga merupakan salah satu pandangan Imam Syafi'i. Duduk yang dilarang itu dia seperti ini, tapi kaki ni buka lagi besar dan bontot menyentuh tanah. Saya tak boleh nak demo sebab saya tak boleh nak duduk macam tu. Tapi bagi setengah orang yang kaki dia fleksibel, maknanya dia terbuka lagi dan dia boleh duduk sampai ke tanah. Ataupun yang ini. Okey, itu duduk yang dilarang. Adapun duduk tasyahud awal pakai kasut, sama saja. Duduk tasyahud akhir, sama saja. Okey, jadi bila pakai kasut, need some practice. Perlukan sedikit latihan untuk biasakan diri. Tetapi sebenarnya boleh solat dengan memakai kasut. Dan saya sendiri, bila ada peluang, saya suka pakai kasut. Kenapa? Sebab ada peluang untuk mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Bila outdoor lah. Kalau di rumah, sendiri-sendiri pakai kasut, something wrong somewhere tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh solat dengan memakai kasut. Cara duduknya sama. Cuma cara duduk antara dua sujud tu, ada kemudahan di mana kita boleh duduk dengan kedua-dua tapak kaki tegak dan kita punya bontot duduk di atas tumit kita ya. Baik. Satu poin lain, apabila kita nak sujud, kalau ada debu, kalau ada, katakan nak sujud di sini, ada daun-daun, okey, tak perlu usap, tak perlu ketepikannya. Sebab Nabi SAW dalam sebuah riwayat menegah kita daripada mengusap daun-daun tersebut. Okey, akan tetapi riwayat itu diperbincangkan. Syekh Al-Albani menilainya dhaif, tetapi Syekh Syuaib Al-Arnaud menilainya sahih, tak silap ya. Jadi ada perbincangan. Jadi sebenarnya tak perlu diusap. Kejap saya bacakan hadisnya. Jika salah seorang dari kalian melaksanakan solat, maka janganlah mengusap debu, sebab rahmat Allah sedang menyertainya. Mana jangan usap debu ke daun ke apa ke, kerana rahmat Allah sedang menyertainya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nombor 386 atau tahqiq Ahmad Syakir nombor 379. Okay? Tapi ada perbincangan di kalangan ulama sebab darjah hadis ini diperselisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berkata kalau tolak sekali tak apa. Okay, jadi ada perbincangan di situ. Jadi bagi saya, kalau tak payah nak usap, tak payahlah. Sebab ia menjadi pergerakan yang tak perlu. Dan juga sebagai sabda Nabi SAW, sebab rahmat Allah ada di sana. Maka jangan kita mengusapnya. Ini bila kita solat di outdoor. Kalau solat di rumah, of course lah tak ada debu apa ya. Okay, jadi ini beberapa poin tentang solat apabila berada di luar ya. Baik di konkrit, baik di tanah, baik di rumput, kita boleh pakai kasut. Cara duduk antara dua sujud, nak duduk seperti biasa boleh, nak duduk yang saya demo tadi pun boleh. Tapi duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, ianya tetap sama sebagaimana yang kita lakukan.
Bila pakai kasut mungkin rasa kekok sikit ke, lain macam sikit ke, ya. Kita praktis, lama-lama boleh. Saya ni kasut US size 12. Yang besar ni pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan pakai kasut saiz comel tu lagilah boleh, ya. Kita nak ataupun tak nak. Kita nak ikut sunnah Nabi ataupun tak nak, ya. Jadi itu beberapa poin yang saya nak sampaikan tentang solat di luar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita membiasakannya dan juga supaya kita tidak ada alasan untuk tak mahu solat. Alah, sejadah tak ada. Alah, baju busuk, air baru. Jogging tadi peluh-peluh ni. Tak naklah nak mandi dulu. Okay? Kita buat alasan. Sebab kebersihan tu memang penting. Tapi jangan sampai ia menjadi sebab, menjadi alasan untuk kita tak mahu solat. Kita hendak qada. Sejadah tak ada. Konkrit ni burung perak ke apa ke. Mulalah macam-macam alasannya, sebenarnya tak perlu. Ya? Jadi sedikit ulang kaji. Dianjurkan azan. Boleh azan walaupun seorang-seorang. Azan juga. Sebab malaikat menyaksikan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh solat di mana-mana jua. Asalkan bukan tempat kotor seperti tandas. Bukan di kawasan perkuburan. Dan bukan dalam kandang unta. Ini Nabi sebut spesifik kandang unta saja. Okay, yang ketiga, boleh bertayamum. Tak payah cari debu tanah. Sebab seluruh bumi ini dijadikan tempat bersuci bagi umatku. Tak payah cari debu. Boleh saja mana-mana. Sebab konkrit ni berdasar daripada bumi, kan. Okay, boleh tayamum di situ sahaja. Dan kita boleh solat. Boleh solat memakai kasut. Dan kalau di tempat terbuka, letak penghadang di hadapan. Dan cara duduk itu, ada cara duduk yang kedua yang mungkin memudahkan jika duduk antara dua sujud. Kalau tak nak amalkan, tak apa. Tapi saya suka nak mengamalkan sebab ia termasuk sunnah Nabi SAW. Moga-moga membantu, moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi motivasi untuk kita solat sentiasa di mana-mana jua. Di mana-mana jua, ya. Boleh bertayamum, boleh apa semua tu. InsyaAllah. Apa-apa soalan, boleh bertanya di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.